Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati dan dikasihi ananda pelajar guru, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirannya kerana pada minggu ini kita dapat sama-sama meneruskan program kelas kita, iaitu bacaan kitab Idaman Penuntut tentang ilmu fiqh. Penggal yang pertama kita menggunakan kitab Idaman Penuntut berkaitan dengan ilmu fiqh. Penggal pertama, kitab ni dia ada 4, kata saya 4 penggal. Jadi kita baca penggal yang pertama. Jadi sebelum kita teruskan dengan kitab Idaman Penuntut ini, kita tengok dulu satu hadis berkaitan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la taqa'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yabnak. Rawahul Ahmad wa Ibnu Hibban al-Iraqi. Baik, apa maksudnya? Maksud hadis yang dibacakan tadi, bahawasanya malaikat merendahkan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatan itu. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban al-Iraqi. Jadi maksudnya, kalau kita berada di dalam majlis ilmu, maka para malaikat pun turut sama merendahkan segala sayapnya. Maknanya kalau kita nampak lah, tapi kalau nampak kita lari lah no. Tapi pada malaikat malaikat ni dia ada sayap. Jadi bila ada sayap, dia akan rendahkan sayap dia, maka dia pun duduk sama-sama dengan kita di dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan banyak tugas-tugas, nak buat pentaksiran berterusan, kita nak buat tugas-tugas lain, tapi kita berkesempatan berada di surau ini untuk kita meneruskan pengajian. Walaupun yang nak sampaikan ilmu ni bukanlah orang yang berkelayakan, tapi bolehlah untuk kita masa yang singkat kita isikan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut yang ditulis oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Abdul Ghani bin Haji Yahya. Sebelum ini kita telah pun melihat kepada tajuk bersuci dan hukumnya, yang mana daripada bacaan kita itu kita tahu bahawa hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Jadi untuk kita beribadat kepada Allah, maka terlebih dahulu kita adalah
suci daripada najis dan juga dari hadas, ya. Kali ini kita sambung lagi. Sambung muka surat 6. Muka surat 6 iaitu air yang sah dibuat bersuci. Air yang sah. Okey, air yang sah dibuat bersuci. Nak sebut air ni kadang-kadang dia jadi macam susah sikit sebab kita ada sebut ayat, no? Sebut ayat. Orang utara sebut ayat, orang belah selatan sebut air. Okey, tak apalah. Air pun boleh, ayat pun boleh. Baik. Baik, kata Ustaz Abdul Ghani ni dalam kitabnya, air yang sah dibuat bersuci itu umumnya termasuklah air hujan, air hujan, okey, air embun. Air embun tu air yang pada daun kan, pada daun bila malam, lepas tu bila dah hampir nak siang tu dia ada air di daun-daun tu, air embun. Bukan air cik embun, air cik embun lain, no? Masa Merdeka baru ni dia tunjuklah cerita apa, bila apa tau yang heroin ni nama cik embun, no? Tu lain. Air laut, air laut, air sungai, air perigi, ataupun disebut air telaga, air mata air dan lain-lain. Jadi kita lihat di sini ada berapa? Air hujan 1, air embun 2, air laut 3, air sungai 4, air perigi 5, air mata air 6, dan lain-lain. Lain-lain tu agak-agak air apa? Kita ada 7 sumber air. Ada 7 sumber air yang mana kita boleh guna untuk kita mengangkat hadas dan juga untuk kita bersuci. Di sini dia bagi 6. Air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. Satu lagi. Air apa? Siapa boleh jawab? RM10. Air saji. Oh, pandai. Air saji kita boleh guna untuk bersuci dan juga untuk mengangkat hadas. Sebab air saji ni dia asal air juga, tapi sebab sejuk dia bertukar menjadi saji. Jadi saji ni kita cairkan balik, maka dia boleh jadi air lah. Bila kita cair balik, maka dia jadi cair air juga, ya. Kenapa tak disebut kat sini? Sebab dekat Malaysia ni kita tak boleh jumpa saji, no? Panas, cuaca kita panas, jadi tak sempat air di Malaysia ni jadi saji, kecuali di negara-negara sejuk. Jadi ini 7 air yang sah dibuat bersuci, ya. Kalau kita ambil air kelapa, kita pun belah kelapa semua cukup 2 kolah. Boleh tak kita guna untuk bersuci? Tak boleh, sebab air kelapa dia bukan air mutlak, tak boleh kita gunakan untuk bersuci. Okey, tadi ada 7 jenis air lah, yang kita boleh guna untuk bersuci. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula bahagian air. Siapa yang cetak nota yang saya bagi tu, bolehlah tengok, sebab saya cetak, saya scan hari tu lebih pada 2 muka surat kan, jadi tak habis lagi. Kita lihat pula bahagian air. Okey, yang pertama dia kata air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Air tadi, air sungai, laut, air perigi, apa semua tu, kemudian dia terbahagi pula kepada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian yang kita belajar dah dulu. Kita belajar dah dulu masa sekolah dulu.
Tapi ini kita ulang kaji balik. Sebab bab air ni, kalau kita tersilap, ibadat kita tak diterima, kan? Kita tak boleh buat main-main. Orang kata Allah belajar mudah je, tapi tak boleh buat main. Okey, baik, kita lihat dulu. Yang pertama dia kata air suci pada dirinya. Pada dirinya pun suci, bersih dan menyucikan benda yang lain. Dia bukan diri saja dia suci, tapi dia juga boleh menyucikan benda lain. Maksudnya dia ada power lah, power untuk nak sucikan benda lain. Air ni dia sendiri suci dan dia boleh menyucikan benda lain. Okey, itu dia punya bahagian pertama air. Okey, bahagian pertama air. Okey, dengan tiada makruh menggunakannya. Maknanya kalau kita guna air ni, dia tak makruh untuk kita guna. Kalau makruh, apa jadi? Kita guna air yang makruh, tak dapat pahala kan? Kita makan benda yang makruh, tak dapat pahala. Sedap, makan petai, sedap, tapi makruh, tak dapat pahala. Dapat makan je lah. Tapi ni bab bersuci ni pula, air ni, air yang kata air yang suci lagi menyucikan ni, maka bila kita guna dia untuk kita bersuci, untuk kita mengangkat hadas, maka tidak makruh, tidak makruh menggunakannya. Iaitu disebut air mutlak. Nama dia air mutlak, kan? Air mutlak kita boleh guna untuk kita bersuci, dan juga untuk mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Biasa kita dengar ada dua jenis dia, hadas besar dan hadas kecil. Ada setengah dia bagikan pada tiga. Dia bagikan hadas ini kepada tiga, kan? Kita baca dua pun cukup lah. Yang ketiga tu kalau tambahan dia tu, sebab dia memisahkan hadas besar disebabkan oleh persetubuhan, dan juga hadas besar yang disebabkan oleh wanita yang haid. Sebab daripada persetubuhan dia, maka dia masih lagi boleh melakukan ibadat-ibadat tertentu. Manakala untuk perempuan yang haid ni, dia terbatas lagi untuk melakukan ibadat-ibadat tertentu. Contohnya orang tersebut, kalau dia dari segi dia nak buat ibadat tu, dia kalau yang perempuan tu dia lebih banyak halangan dia lah. Okey, baik. Jadi tapi kedua-duanya untuk mengangkat hadas tu, kita kata kena mandi. Mandi wajib, kita kata, atau mandi hadas besar. Dan bagi yang berhadas kecil, kita kena ambil wudu untuk melakukan ibadat. Okey, baik. Iaitu disebut air mutlak, yang tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Dia kata air mutlak ni, dia tak terikat dengan sebutan yang mesti. Apa dia ni? Contohnya apa dia ni? Okey, baik, ada situ contohnya. Baik, dia kata air yang mutlak ni dia tak terikat dengan sebutan yang mesti. Apa dia? Dia kata umpamanya kita ambil air dari dalam perigi atau dari paip. Kita ambil air daripada perigi atau telaga, dan kita ambil air daripada paip. Kita boleh sebut air saja. Kita sebut ni air. Okay? Ni air. Tak perlulah kita nak sebut ni air perigi, ni air telaga, ni air sungai. Tak perlu. Kita sebut air sahaja. Dia tidak terikat dengan kita kena sebut air
Air tu air sungai, air apa semua tu. Okey. Okey. Atau dari pipe kita boleh sebut air sahaja dengan tak payah sebut air perigi atau air pipe, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau pipe. Kan? Kita tak perlu nak sebut air perigi ke air pipe. Orang terus faham itu air sahaja. Bila kita ambil air ni, orang kata apa ni? Air. Dia tak terikat dengan apa yang mesti sebut air apa tu. Okey. Kemudian tengok sambung lagi. Bersalahan air kopi. Kalau air kopi lain, kan? Dia bagi contoh sini. Bersalahan air kopi, air kelapa. Tadi yang kita ambil contoh air kelapa tu kan. Air mawar. Kita ada buang mawar bersara dah. Air mawar dan lain-lain. Jika tidak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Maknanya kalau kata dia terikat, kalau air mutlak dia tak terikat dengan panggilan nama air tu. Kita sebut air saja orang faham. Tapi kalau dia terikat dengan air yang contohnya air kopi, maka dia akan jadi apa? Dia bukan lagi air mutlak. Sebab tu tadi kalau kita kata kita kumpul air kelapa banyak-banyak, ambil sampai 3 pokok kan, kita ambil kelapa tu, kemudian orang akan panggil tu air apa tu? Air kelapa. Jadi dia terikat dengan nama air tu. Kita tak disebut air saja. Ambil air kelapa kita kata ni air saja. Tak, sebab tu air kelapa. Jadi dia terikat, dia bukan air mutlak. Jadi kita tak boleh guna untuk berwudu, tak boleh guna untuk bersuci, dan juga tak boleh untuk angkat hadas besar. Yang boleh angkat hadas saja dan juga untuk berwudu ni hanya air mutlak. Jadi kenapa kita ni nak kena tahu sangat air mutlak ni? Pasal apa duk sebut benda ni, duk ulang-ulang ni? Pasal apa duk kena air mutlak ni? Pasal kita bimbang penggunaan air kita ni, dia tak air mutlak. Dia mungkin dah jadi air najis. Dia mungkin dah jadi air mustakmal. Jadi kita pergi tandas, terutamanya tandas yang ada macam dia buat bekas air tu, macam tandas dulu-dulu kan. Beli air dulu dia ada macam apa dia panggil apa? Dia buat 3 segi macam tu kan. 3 segi tu ada pipe. Sekarang ni shower okey. Sebab bila kita pakai shower, air tu memang kena badan kita je. Kalau air jenis kita cedok tu, cedok perum kan, kita mandi wajib. Lepas tu air daripada badan kita ni masuk balik dalam kolah tadi. Kolah tu dia tak cukup 2 kolah, kecil je kan. Lepas tu air lain masuk. Kita guna air yang tak cukup tu, dalam kolam yang kecil tu, kita guna untuk bersihkan najis kan. Sedangkan air tu bukan air mutlak dah kan. Bukan lagi air yang suci kan, sebab dia dah bercampur masa kita mandi, masa mungkin ada apa cicak ke yang berok dalam tu kan. Kita tak mandi betul-betul. Jadi ibadat kita sia-sia je lah kan. Sebab tu kita kena tahu bab air ni. Walaupun kata Allah belajar fiqh bab air je kan, mudah bab air ni kan. Tapi kalau kita tak ambil berat, sebab tu orang satu lagi kita, walaupun benda ni kita dah bagi yang lelaki kan, yang lelaki kalau dia buang najis kecil dia secara berdiri,
Automatik lah, sudah pastilah. Okey, dia dalam keadaan berhadas kecil, walaupun dia rasa dia macam cuci dah, dia rasa dia cuci dah, tapi dia dalam keadaan buang kaki tu berdiri, sebab air tu tak akan keluar habis. Air kecil kita tu tak akan keluar habis. Jadi kena bertigung. Kemudian ada lagi lah proses-proses tu ada dalam nanti, dalam kitab nanti. Jadi air ni pun penting, okey, baik. Okey, jadi dia kata bersalahan air kopi, air kelapa, air mawar dan lain-lain jika tidak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Maka kalau kita sebut air saja sedangkan dia air kopi, maka dia tak jadi air kopi lah, jadi kita tak boleh lah ni minum air kopi, kita kata gitu kan, kita tak kata minum air, okey, baik. Tidak termasuk dalam kalangan air yang mutlak. Jadi air kopi, air teh, air Milo, semua tu tak termasuk dalam golongan air mutlak. Bahkan termasuk ke dalam golongan air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Okey, jadi yang kata air ni dia suci juga. Kita air kelapa tu suci, tapi suci pada diri dia saja. Dia tak boleh kita guna untuk menyucikan diri kita. Kita buang air besar, lepas tu kita impul-impul air nyok, air kelapa, lepas tu buat suci najis. Boleh tak? Tak boleh lah, haram hukumnya. Kita ambil air kelapa atau air tu minum tu guna untuk basuh najis, ataupun kita guna untuk mandi wajib. Ambil kelapa, simpan banyak-banyak, kita simpan kita air tak ada, pokok nyok banyak. Kita kata nak mandi kena air, jadi kita pun lah buah nyok, pun guna untuk mandi, tak boleh, sebab air ni dia hanya suci pada diri dia, tapi tidak mensucikan benda yang lain. Dia jadi bukan air mutlak. Okey, tu air yang pertama, air mutlak. Jadi kita pun kena jaga air jugalah. Pergi beli air tu kan, kita pergi beli air tu kena hati-hati, kena jaga-jaga. Kemudian kalau nak masuk beli air tu, lipat kaki seluar. Lipat kaki seluar sebelum masuk ni, lipat dah. Takut nanti air mercik kena seluar kita. Kadang-kadang orang tak peduli pun. Ni R&R pun semua buat tempat untuk buang air kecil, semua dia berdiri. Kita pun sama ikut kita depa juga. Ikut golongan yang bukan peduli pasal air ni. Dia pergi-pergi. Lepas tu bila kita dah pakai seluar ni, kita rasa macam ada sesuatu yang mengalir lagi. Kemudian kita pun terus pergi ke surau, pergi R&R, tanpa kita beristinja yang betul. Lepas tu kita kata sudah dah sayang. Bapak saya dia bagi analogi kat saya, kat anak-anak dia lah, semualah bapak saya bagi analogi. Kalau kita tak semayang, kita kata ibarat kata buang najis besar tak basuh. Ayah saya kata macam tu, kalau hampa tak semayang, hampa tak semayang lagi, hampa kena ingat seolah-olah hampa buang yang besar tapi tak basuh. Sanggup ke? Buang yang besar tak basuh. Dia pesan macam tu. Jadi kita pun kira kalau lagi tak semayang, duk rasa rimas macam tu, tak basuh lagi, maknanya kita pun dalam keadaan berhadas, tak suci. Kalau dalam keadaan berhadas saja, kita hadas kecil tak apa kan, tapi ini tak suci. Dia kena suci dulu, lepas tu baru kita angkat hadas. Tak boleh kita dalam keadaan kita ni buang air,
Lepas tu kita tak sucikan dia lagi, tak bersihkan dia lagi, ambil wudu. Takkan tak terangkat wudu kita tu, sebab kita masih dalam keadaan ada najis pada diri kita. Jadi ayah saya dia kata gitulah. Kalau tak sembahyang dia kata gitulah. Angkat kata tak basuh biarok lagi. Baik. Okey, habis tentang bab tajuk kita iaitu air mutlak. Dalam kitab ni dia bagi sikit je. Kalau bukan kena baca banyak lagi ni, banyak lagi. Ni kitab ni dia bagi dekat ni dia. Kalau kita baca yang ustaz-ustaz yang lebih mantap tu, dia punya huraian dia lebih luas lagi lah. Okey, tapi kita nak kata kalau air mutlak ni memang air ni kita boleh guna untuk kita suci daripada hadas dan juga untuk kita mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil, dan kita untuk mencucikan apa-apa kotoran yang disebabkan oleh najis. Okey, dia kata tadi air yang tidak makruh. Kalau air lain makruh lah, tapi ada air yang haram, tapi kita telah bagi. Ada air yang tidak makruh, ada air yang makruh kita guna, ada air yang haram kita guna. Maknanya kalau kita pakai juga air tu dia jadi haram, maknanya segala amal ibadat kita tak diterima lah. Itu utamanya solat dan juga yang perlu kita dalam keadaan berwudu, tawaf. Tawaf tu kena ada wudu. Kalau tak ada wudu tak boleh buat tawaf. Okey. Baik, seterusnya kita minum dululah. Batu lah. Okey, yang kedua, air suci pada dirinya. Air ni suci pada dirinya. Okey. Dan mencucikan benda yang lain. Air ni dia suci pada dirinya dan mencucikan benda yang lain juga. Maksudnya air ni dia suci dan dia juga boleh mencucikan benda yang lain, tetapi makruh menggunakannya. Air ni suci macam air mutlak tadilah, boleh menyucikan benda lain macam air mutlak tadi juga. Tapi dia sambung lagi kat situ, dia kata tetapi makruh menggunakannya pada badan orang. Jadi yang kata makruh dia ni bila kita gunakan pada badan orang. Tapi untuk kita nak basuh bukan pada badan kita, tak apalah. Kita baju kita, kain kita terkena najis, kita basuh najis pada kain itu, kita ambil air itu kita basuh kain, tak apalah. Sebab dia suci dan menyucikan. Tapi air ni makruh menggunakannya pada badan orang yang diketahui kena sakit sopok. Okey, air ni dia suci dan menyucikan. Tapi kalau orang tu dia rasa dia tak, kalau dia guna air nanti dia boleh dapat penyakit sopok, pasal tu makruh. Tapi kalau garanti dia pakai saja air ni kemudian dia dapat sopok, masa tu dia bukan lagi makruh dah, tak boleh dah, haram bagi dia menggunakan. Sebab apa? Dia memberi memberi sakit lah, ataupun kita kata mudarat. Air itu menyebabkan mudarat pada diri dia, maka ketika itu dia memang haram untuk menggunakan air ini untuk untuk anggota badan dia. Okey, sebab kita baca balik dia kata air suci pada dirinya. Air itu pada dirinya suci.
Macam air pulak lah, suci pada dirinya, mana kita boleh guna untuk mengangkat hadas dan juga untuk suci daripada najis dan menyucikan benda yang lain. Air mutlak tadi pun dia suci dan boleh sucikan benda yang lain. Sama. Tapi dia kata tetapi makruh menggunakannya pada badan. Guna pada badan, dia tak sebut pada pakaian. Mana kat pakaian boleh guna. Jadi pada badan orang yang ditakuti. Sebab apa yang dia jadi makruh ni? Sebab bila guna air ditakuti kena sakit sopok. Kan? Ada kan? Orang yang kita tengok apa? Tangan dia kan jadi putih gitu kan. Sopok atau bertambah kuat sopoknya. Atau bila dia guna saja air tu bertambah-tambah lagi penyakit sopok dia tu. Atau jadi kekal sopoknya. Atau bila dia guna saya air tu kekal sopoknya. Saya mengaji itu, dia kata bila sampai ke peringkat macam ni, dia bukan jatuh makruh dah lagi dah. Kepada diri orang tu dia dah haram menggunakan benda sebab mendatangkan mudarat. Jangan gunalah air ni. Jangan guna air yang kita kata suci pada dirinya dan juga boleh suci benda lain. Tapi pada badannya tak boleh. Iaitu air yang terjemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Air ni air apa? Air ni asalnya air mutlak. Asalnya air mutlak sebab dia boleh suci dan mensucikan benda lain. Tapi air ni dia terdedah dengan cahaya matahari. Dia terdedah dengan cahaya matahari menyebabkan dia jadi panas. Jadi air panas ni dia boleh mendatangkan mudarat. Maka sebab itulah dia jadi makruh. Cahaya matahari keadaannya di dalam bekas yang boleh berkarat. Air ni pula bila terdedah pada matahari membuatkan tempat menyimpan air tu dia jadi karat. Jadi karat tu yang mendatangkan mudarat tu. Cahaya matahari keadaannya di dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi. Seperti besi. Kita simpan air dalam besi, lepas tu pula dia terdedah dengan cahaya matahari, jadikan besi itu berkarat. Kemudian kalau kita nak guna air tu, dia jadi makruh walaupun pada asalnya dia adalah air yang gelap. Seperti besi. Di negeri-negeri panas, air ini disebut air yang makruh digunakan. Kalau di panas macam kita, di negara kita ni, kalau kita simpan air di dalam bekas yang macam tundra, tahu tundra? Kita bekas tin yang besar tu yang kita buat separuh untuk buat barbecue tu, itu tundra lah. Jadi kita letak air situ kan, lepas tu dia berkarat apa semua tu. Jadi makruh kita gunakan. Yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas. Kalau buat daripada emas tak apa, kita simpan air di dalam bekas emas. Sebab bekas emas ni dia tak akan berkarat. Atau perak atau plastik. Kita simpan air itu walaupun dia terdedah pada cahaya matahari dan panas, dia berbeza hukumnya dengan kalau kita simpan dalam air yang bekas besi, yang boleh berkarat. Sebaliknya, makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Kalau katalah kita guna pula air yang sangat panas sangat pun, dia jadi makruh. Kalau sejuk sangat-sangat pun makruh. Kecuali memang tempat dia tempat sejuk.
mandi dekat Cameron Highland memanglah air kan. Tapi kita kalau menyebabkan mudarat kepada kita, kita nak guna juga, maka dia menjadi makruh ataupun boleh juga menyebabkan dia sampai ke peringkat haram bagi kita menggunakannya. Untuk kita lah, kalau orang lain tak ada apa-apa, tak ada kisah apa-apa, okey dah dah. Okey, baik. Yang ketiga, apa dah? Siapa tu? Lepas dah. Masuk dah. Masuk dah? Masuk pun tak banyak tau. Saya pun ada ni baca baru tak sampai muka tau. Tapi pun tak abang. Dia tak abang, saya pun dah je lah. Okey, jadi kita dah habis tentang dua bahagian air, iaitu air mutlak dan juga air syammas. Dia tak bagi dia nama tau. Air yang terkena cahaya matahari dia dikenal sebagai air syammas. Air terkena matahari. Syam tu maksudnya matahari kan. Syam matahari. Lain tak sebut pun, dia tak sebut nama air dalam bahasa Arab. Tapi kita tahu lah, air ini dikenal sebagai air syammas. Air ini asalnya dia adalah mutlak. Air ini adalah mutlak, maknanya tidak makruh kita guna untuk bersuci dan juga untuk kita mengangkat hadas. Tetapi disebabkan dia terkena cahaya matahari, maka dia menjadi makruh untuk digunakan sebagai alat untuk mengangkat hadas atau bersuci kan. Kalau boleh datangkan mudarat pula, dia boleh bawa pada hukumnya haram digunakan. Okey, jadi kita kenal dulu dua bahagian air, iaitu air mutlak dan air musyammas. Jadi kita tahu tadi air yang dibuat bersuci kita ada 7, 6 ada kat negara kita, satu lagi tak ada kat negara kita. Tapi kalau nak tengok juga boleh pergi dekat Shah Alam, dekat apa city? Ice City. Situ ada ais. Ambil air ais tu kan, biar dia cair tu boleh guna kan. Tapi tak berbaloi kita sebab air kita kat kita tempat kita ni banyak dah. Okey, ini cukuplah setakat tu. Untuk minggu ni kita belajar air yang sah untuk dibuat bersuci, iaitu 7 air yang Allah kurniakan kepada kita tanpa kita perlu membeli apa kan. Ada Allah sediakan semua air pipe tu, dia cuma kita kena bayar di proses je lah. Dan bahagian air kita dah tengok dua jenis, dua bahagian air mutlak dan juga air syammas. Kita ada dua lagi bahagian air, iaitu air dia panggil yang seterusnya adalah air mustakmal dan juga air najis. Dua lagi kita tengok lagi insya-Allah 2 minggu dari sekarang. Kalau saya sihat lah 2 minggu sekarang kita tengok pula. Tapi air mustakmal ni dia complicated sikit, tak terang. Dia complicated sikit. Air mutan najis air kena najis memang mutan najis lah. Tapi air mustakmal ni dia complicated sikit. Kita dah tengok masa ni, kita tengok 2 minggu ke depan. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian ilmu kita pada minggu ini. Semoga apa yang disampaikan pada kali ini akan memberi sesuatu lah kepada kita, supaya kita lebih faham dan lebih berhati-hati ketika menggunakan air. Saya pesan kat orang lelaki, buat air kecil jangan diri. Dulu dia ada kaedah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita nak membuat air kecil dengan cara yang betul. Kita ni bila dia buat sudah tandas apa duduk pakat diri lebih, dia mudah pakat diri. Lepas tu
najisnya ada tu dia tak keluar habis. Kena seluar. Kena seluar, lepas tu awak pula terus dia ambil wudu, terus bayar. No? Apa-apa pun lodeh dulu. No? Lodeh dulu. Nampak macam tak malu cakap macam tapi itulah. Kena cakap macam tu. Supaya kita betul-betul dapat melaksanakan ibadat kita dengan cara yang betul. Dia bukan solat saja. Dia solat tu bermula dengan wudu. Mula dengan diri kita kena bersih. Kalau kita tak ambil berat tentang masalah masa nak suci daripada najis ni, maka dia berterusan sampai ke peringkat kita solat. Kita kata solat dah, kira tapi mungkin tak diterima. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.